Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Nur Farahim binti Talib akan membincangkan mengenai tajuk utama kumpulan saya, iaitu pendekatan madani mengurus kepelbagaian bangsa dalam bingkai kesatuan. Jadi sebelum saya mula untuk mengulas mengenai topik ini, saya ingin kalian semua imbas kembali peristiwa 13 Mei 1969 yang telah meninggalkan titik hitam dalam sejarah negara kita. Hal ini berlaku melibatkan rusuhan kaum terbesar dalam sejarah negara Malaysia sehingga mengakibatkan pertumpahan darah. Ekoran daripada peristiwa tersebut, saya ingin memfokuskan dua isu atau cabaran yang dihadapi oleh negara kita untuk menyatukan bangsa-bangsa di Malaysia. Ia melibatkan isu etnisiti, iaitu kurangnya interaksi berkesan dan jalinan hubungan sosial di peringkat inter dan intra-etnik. Selain itu, isu yang kedua ialah politik. Sehingga kini saya lihat bahawa objektif penubuhan parti politik yang merangkumi pelbagai kaum masih kabur dan segelintir tidak pasti dengan keputusan mereka. Oleh itu, isu dan cabaran penyatuan bangsa tersebut memerlukan satu usaha khususnya daripada pihak kerajaan seiring dengan gagasan yang dibawa oleh Perdana Menteri kita, iaitu pendekatan madani bagi mengurus kepelbagaian bangsa dalam satu bingkai kesatuan. Antara pendekatan madani yang ingin saya fokuskan ialah kerangka perpaduan Malaysia Madani. Ia terhasil daripada dua tonggak dasar madani, iaitu hormat dan ihsan. Dua elemen inilah yang menjadi tonggak dalam penyatuan bangsa. Selain itu, tujuan kerangka perpaduan Malaysia Madani ialah menjadi rujukan kepada Kementerian Perpaduan Negara bagi merancang program dan aktiviti yang boleh menyatukan bangsa di Malaysia. Manakala tiga konsep asas teras dalam kerangka ini ialah perpaduan, konsep kesepaduan sosial dan penyatuan. Oleh itu, berdasarkan kerangka perpaduan tersebut, Kerajaan Madani telah mewujudkan satu program semarak perpaduan. Program ini terdapat tiga pengisian, iaitu yang pertama, segmen Detik Perpaduan. Segmen Detik Perpaduan ini meliputi sambutan Minggu Perpaduan, showcase rumah kami, ini warisan kita, Galeri Unity Malaysia, cita rasa menu kami dan banyak lagi. Manakala segmen kedua ialah meliputi pendidikan perpaduan yang merupakan segmen yang terdiri daripada cendekiawan cilik, sembang Unity, eksplorasi negara kita dan sebagainya. Akhir sekali, segmen yang terakhir ialah segmen rekreasi Malaysia Madani, iaitu program melibatkan sukan Unity, sukan rakyat Malaysia Madani, Unity Walk, senam harmoni, persembahan kebudayaan dan banyak lagi. Oleh itu, inisiatif semarak perpaduan perlu dipergiatkan ke arah membentuk masyarakat Madani sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan Madani kita dalam usaha mengurus kepelbagaian bangsa dalam bingkai kesatuan melalui pendekatan madani. Baiklah, saya Nur Izzatu Akmal binti Muhammad Yusof. Panel seterusnya akan menyambung perbahasan tentang pendekatan madani kepelbagaian bangsa dalam bingkai kesatuan. Sebentar tadi kita telah merungkai konsep perpaduan dan juga kerangka asas konsep perpaduan Malaysia Madani yang telah diwujudkan pada awal tahun 2023 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, iaitu merangkap Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Maka dapat kita rumuskan di sini bahawa elemen perpaduan merupakan salah satu usaha berterusan yang menjadi tonggak utama kepada keamanan negara hingga masa kini ekoran daripada penjajahan lepas. Sejak mengecapi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan dalam mengecapi keharmonian pada hari ini. Hasil usaha pemimpin terdahulu yang mewakili setiap kaum dan bangsa di tanah air telah berjaya membebaskan masyarakat daripada penjajahan. Namun begitu, keharmonian yang dinikmati oleh nenek moyang kita dahulunya semakin hari semakin goyah.
Jadi persoalannya di sini, apakah aspek yang sepatutnya dititik beratkan oleh kerajaan masa kini dalam mengekalkan perpaduan pelbagai bangsa di Malaysia? Ini menjadi salah satu tanda tanya yang sedang merebak dalam pemikiran masyarakat, terutamanya generasi Z yang baru sahaja menjengah ke alam pemodenan. Justru terdapat beberapa aspek pemupukan perpaduan yang akan saya perincikan pada hari ini dan bagaimana kesan daripada aspek tersebut memberi impak yang positif terhadap perpaduan pelbagai bangsa di Malaysia. Pendidikan adalah merupakan salah satu aspek yang boleh diusahakan oleh pihak kerajaan dalam mengekalkan perpaduan pelbagai bangsa di Malaysia, memandangkan ianya menjadi kewajipan bagi setiap masyarakat untuk mewujudkan individu berpengetahuan yang memajukan negara bangsa. Umum mengetahui bahawa negara kita mempunyai sekolah vernakular yang dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan SK, Sekolah Kebangsaan Jenis Cina SJKC dan Sekolah Kebangsaan Jenis Tamil SJKT. Pembahagian ini bukan sahaja telah menjejaskan perpaduan antara kanak-kanak, malah mewujudkan jurang pendidikan antara mereka kerana pelaksanaan kurikulum yang tidak sama di setiap sekolah. Oleh itu, langkah yang terbaik bagi menyelesaikan isu ini adalah pihak kerajaan hendaklah melakukan penyelarasan kurikulum bagi setiap sekolah vernakular termasuklah sekolah-sekolah di Malaysia tanpa mengira kepelbagaian etnik dan bangsa. Hal ini demikian kerana secara tidak langsung mereka akan berinteraksi dan menyatukan pemikiran serta melahirkan kesefahaman serta kekitaan dalam menghadapi persekolahan. Tegasnya di sini, dengan melakukan penyelarasan kurikulum, pendidikan di bawah satu sistem yang sama sejak dari tahap rendah, semangat perpaduan di antara kaum dapat dilahirkan. Bab kata peribahasa, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Assalamualaikum. Waalaikum. Tajahau rakan-rakan sekalian. Perkara 3-1 dalam Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Di Malaysia terdapat banyak agama dan kepercayaan yang dianuti serta dipercayai oleh rakyat yang pelbagai seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristian, animisme dan lain-lain. Selain itu, toleransi masyarakat majmuk sebenarnya tidak asing dalam dunia Islam, malahan sudah diamalkan sejak zaman pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Oleh itu, Islam telah menganjurkan garis panduan dalam menghayati kehidupan masyarakat majmuk. Antaranya ialah yang pertama, hormat menghormati kepercayaan agama satu sama lain. Hal ini adalah demi memelihara maruah dan hak sesama manusia. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Yang kedua, menjauhi sikap saling menuduh tanpa asas dan bukti. Hal ini adalah supaya tidak merencakkan keharmonian sejagat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang bermaksud, tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Yang ketiga, ajaran Islam juga menekankan kepentingan memelihara hubungan persaudaraan, pendamai bagi pihak yang bertelagah dan menjaga tutur dan budi bicara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimun yarhamuhumullah, irham man fil ard yarhamka man fis sama." Yang bermaksud orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih.
Kasihilah siapa yang di bumi, nescaya kalian akan dikasihi siapa yang di langit. Audio Jungle.